إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dengan rahmatnya, dengan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dipilihnya kita, dihimpunkan kita di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, iaitu di rumah Allah. Dan juga disambungnya kehidupan kita, nyawa kita, nafas kita untuk kita meneruskan hidup ta'ambudi, hidup ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai waktunya kita akan dikembalikan kepadanya. Dan juga mudah-mudahan kita dipilih menjadi hamba-hambanya yang muttaqin dan mendapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma rasulina amin. Sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Allahumma rasulina amin. Alhamdulillah. Saya kalau dekat-dekat bulan Ramadan begini, saya tengok kalau di pondok saya dulu, almarhum tuan guru saya, kalau dekat-dekat Ramadan dia akan membicarakan kitab ataupun tajuk yang khas berkenaan dengan puasa Ramadan, ya. Kalau saya di tempat saya di Cerah sana, di mana-mana masjid surau yang saya pergi, saya dah mula dah persiapan puasa kan. Uh, untuk kita memperhalusi ataupun mengulang kajilah, mengingat semula berkenaan dengan hukum hakam puasa, ya, dan juga adab-adab puasa. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin ini adalah sedikit dibicara tentang adab-adab puasa. Dia lebih kepada tasawuf lah, daripada akhlak, daripada adab. Tapi kalau kita fiqh dia detail lah. Detail. Jadi sebab kuliah kita ni yang kuliah ini kemudian akan datang dah masuk bulan Ramadan dah, ya, masuk bulan Ramadan dah. Dan dia saya difahamkan saudara apa tu Faiz beritahu, jadi cuma diubahkan waktu. Kuliah tetap juga dua, cuma tidak ada kuliah malam lah, kuliah malam tidak ada, diganti dengan kuliah duha. Jadi saya insya-Allah untuk bulan Ramadan, untuk bulan depan, jadi kuliahnya kuliah subuh hari Ahad. Hari Ahad kuliah subuh dan juga kuliah duha selepas itu pukul 9, ya. 9. Jadi dua kuliah jugalah. Dan insya-Allah kita akan sambung juga fiqh berkenaan dengan puasa, ya. Jadi untuk subuh ini boleh juga kalau saya nak ambil daripada kitab Hidayatus Salikin ini,
iaitu pada kalau kitab saya ni buku surat 166 fasal ke-15 pada menyatakan adab puasa. Tapi saya rasa lebih 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 detail kalau kita pergi kepada fiqh puasa. Saya antara kitabnya mungkin kitab Sabilah Muhtadin, detail lah, ataupun Idaman Penuntut pun ada dalam tu. Ustaz Ra'i boleh boleh bacalah nanti. Jadi saya ambil kitab Fiqh Manhaji, Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i, dalam jilid 2 menguraikan bab zakat, puasa dan haji. Itu memang detail lah berkenaan dengan fiqh puasa. Macam mana? Boleh nak baca fiqh puasa ke? Oh ya, sebagai ulang kaji lah. Ajar-ajar semua dah tahu belaka kan, dah hafal belaka lah kan. Jadi saya ni menumpang ajalah, menumpang mengingat, menumpang untuk ulang kaji lah. Ya. Allah saya ambil. Jadi boleh ambil nota lah ya. Kalau perlu mungkin boleh di-photostat tajuk ni. Tajuk apa tu? Bab puasa dalam kitab Fiqh Manhaji ni. Dia mudah difahami lah kitab ni. Kalau kitab Sabilah Muhtadin, dia detail juga. Idaman Penuntut pun ada. Jadi kita tambah-tambah lah ya, tambah-tambah kefahaman kita tentang, maklumlah sebulan sekali, setahun sekali puasa fardu kan. Puasa sunat selalu-selalu buat kan, puasa fardu sebulan sekali. Jadi perkara tu berkaitan dengan hukum hakam. Baik. Yeah. Saya ambil kitab Fiqh Manhaji ni, insya-Allah boleh di-photostat nantilah bahagian tajuk ni, iaitu banyak juga bicara tentang fiqh puasa ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin amin Allahumma amin. Jadi antara tajuk dalam fiqh puasa ni banyak juga, iaitu hukum, faedah juga rahsia puasa. Tu lebih kepada mukadimah lah. Kemudian penetapan bulan Ramadan ya, itu pun tak apalah kita tinggalkan. Kemudian syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa. Ya. Kemudian tu pun banyak juga. Jadi kerana habis kuliah subuh semua ni memang tak habislah. Boleh buat daurah daripada pagi sampai ke petang. Ya. Kan nak baca sekaligus lah, ataupun sampai ke malam. Benar rukun-rukun puasa ya. Tadi syarat sah dan syarat wajib. Benar rukun-rukun puasa. Kemudian adab-adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Kemudian lagi qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Ini penting juga ya. Bila hujung-hujung Syaban, ke hujung lagi lah permulaan Syaban ataupun masuk bulan Syaban ni, jadi mungkin kita nak ambil tahu tentang fidyah ya, fidyah puasa kan. Nanti saya ingat saya baca tajuk ni. Kemudian puasa-puasa sunat, ada berlaku hakam tentang puasa sunat. Macam sekarang lah puasa Syaban, puasa Rajab, puasa Syaban ya, ada hukum hakam dia. Bila sampai pada 15 Syaban, ada hukum hakam dia kat situ. Jadi memang hadis ada sebut berkenaan dengan 15 Syaban ni. Selain pada fadilat malam nisfu Syaban, satu perkara. Amalan Nabi amat menganjurkan kita beramal pada malam nisfu Syaban. Maksudnya malam ke-15 ya. Dan besoknya sunatlah berpuasa. Termasuklah juga ketika itu ada puasa hari putih 13, 14, 15. Tak silap saya 13 tu hari Senin, tak silap. Esok dah ya. Ya. Jadi boleh direct lah 13, 14, 15 bulan Hijrah ya. Bulan Syaban. Jadi Isnin, Selasa, Rabu direct dah. Jadi, mengikut hadis menyebutkan dalam kitab ni berkaitan dengan puasa sunat Syaban ni, iaitu disebut, Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim meriwayatkan daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa berpuasa Ramadan dan dia ikuti dengan ini puasa sunat, puasa Syawal ya. Syawal ini tentang kelebihan puasa Syawal. Saya nak sebut tentang 15 Syaban tersebut.
masuk dalam bab puasa yang dimakruhkan dan juga puasa yang diharamkan. Jadi ada puasa yang dimakruhkan, ada puasa diharamkan. Apa dia puasa yang dimakruhkan? Iaitu puasa satu hari pada hari Jumaat. Makruh. Jadi kalau nak puasa hari Jumaat, gabunglah dengan Sabtu. Jumaat dengan Sabtu. Ataupun Khamis dengan Jumaat. Ataupun Khamis, Jumaat, Sabtu. Ataupun directlah berapa hari. Dia tidak boleh Jumaat saja. Makruh bukan haram. Makruh tu maksudnya tak digalakkan lah. Tidak haram. Puasanya sah. Tapi makruh. Satu lagi ialah hari Ahad. Pun kena gabung juga dengan Sabtu. Sabtu Ahad ataupun Ahad Isnin. Ataupun Sabtu Ahad Isnin. Kita. Jadi kita suka puasa sunat tapi kita kena ambil maklum juga tentang makruh ke, sunat ke, makruh ke ataupun haram ke. Puasanya haram bila pula? 5 hari dalam setahun. Hari raya pertama, hari raya Aidil Fitri yang pertama. Kemudian hari raya haji 2 dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik maksudnya hari raya haji itu 10 Zulhijjah. Jadi hari haji, kemudian 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Hari yang ke-11 tu dah, hari yang ke-14 dah boleh masuk dah puasa sunat dah, sunat hari putih dah. 14, 15 tu kan. Jadi 5 hari saja setahun haram puasa. Selain pada 5 hari ini, bila-bila pun boleh puasa. Ya, sunat. Dan hari Senin afdal lah. Hari Senin afdal, hari Khamis. Ya, Nabi puasa hari Senin. Sahabat tanya kenapa Nabi puasa hari Senin? Sebab hari lahir. Jadi Nabi pun menyambut hari lahir dia, meraihkan nikmat Allah Taala, dilahirkan di atas muka bumi, ditambahkan usia, diberikan kesihatan, Nabi berpuasa pada hari Isnin. Jadi kalau kita pun samalah kan, hari lahir kita nak puasa, tak ada masalah. Hari Senin sebab Nabi buat. Jadi sunat afdal di situ. Hari Khamis, hari di mana amalan-amalan kita diangkat ke langit. Amalan kita seminggu diangkat pada hari Khamis. Amalan kita harian diangkat pada waktu asar, lepas asar. Jadi Nabi nak aku mahu amalanku diangkat ketika aku berpuasa, ketika aku beramal. Gitu Nabi, dia punya fikir jauh. Ya, dia fikir umat satu perkara, dia fikir amalan dia supaya lebih afdal lagi satu perkara. Walau Nabi itu orang yang hebat, orang kasih Allah dah. Tapi itulah sebagai contoh Nabi tunjukkan kepada kita. Puasa hari putih pula iaitu hari bulan mengambang lah, 13, 14, 15. Disebut dalam hadis, jangan tinggal 3 perkara, 3 amalan ni dalam hidup. Iaitu pertama, puasa 3 hari sebulan. Iaitu itulah 13, 14, 15 tu. Selain pada hari Senin Khamis tu, maksudnya 3 hari sebulan tu 13, 14, 15. Solat 2 rakaat duha. Maksud paling kurang lah 2 rakaat duha tu, jangan tinggal. Kemudian witir sebelum tidur. Jadi boleh dibuat juga selepas tidur, ya. Sebelum tidur boleh buat. Maksudnya jangan tinggal solat witir. Gitu. Baik. Jadi berkenaan dengan puasa yang dimakruhkan juga itu tadi. Kemudian puasa yang dimakruhkan juga, diharamkan juga. Diharamkan juga ialah puasa pada separuh kedua bulan Syakban. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan disahihkannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'bana fala tasumu." Apabila berlalu separuh Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Maksudnya separuh Sya'ban tu 15 lah. Lepas pada 15 lah, masuk hari ke-16. Ibnu Majah juga meriwayatkan, apabila berlalu separuh daripada bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa sehingga datangnya Ramadan. Walau bagaimanapun, puasa pada hari Syak dan puasa pada separuh kedua bulan Sya'ban, yakni selepas pada 16 itu, mulai pada 16 itu, tidak diharamkan apabila hari Syak bertepatan dengan hari kebiasaannya berpuasa. Jadi maksudnya bagi orang yang dah biasa berpuasa, wirid dia berpuasa, maksudnya awal Sya'ban dah puasa dah. Paling kurang pun 15
15 Syaban dia puasa dah. Ataupun mula pada 13 hari putih, 13, 14, 15. Ataupun setidaknya 15 Syaban. Sebab itulah orang selalunya malam nisfu Syaban dia beramal, Nabi suruh sama ada baca Yasin 3 kali lepas antara Maghrib dengan Isyak. Itu menurut ulama lah ya. Kenapa dia buat 3 kali Yasin? Sebab afdal baca Quran sebelum doa. Yang besar tu doa lah. Jadi baca Quran dulu. Sekurang-kurangnya baca Yasin. Ya. Dan mohon 3 hajat. Kenapa 3 hajat? Sebab hadis pada menyebutkan ya, iaitu pada malam nisfu Syaban maka ditentukan siapa yang lahir pada tahun itu, siapa yang akan meninggal pada tahun itu, siapa banyak mana pada rezeki seseorang pada tahun itu. Malam nisfu Syaban ditentukan. Dia kata ulama ada dua lah. Satu malam nisfu Syaban, satu lagi pada malam Lailatul Qadar. Kata ulama dimulakan pada malam nisfu Syaban, disempurnakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada riwayat begitu. Jadi itulah ulama, walaupun ini bukan amalan Nabi, tapi benda yang ma'ruf, benda yang baik, benda yang tidak ada tegahan, benda yang tidak ada larangan, maka boleh dia buat. Ya. Kalau orang kata, Nabi tak buat ni, Yasin 3 kali, mana Nabi buat? Yalah, Nabi kereta pun tak naik. Nak pergi Mekah, pergi haji pun, tak terbang pun tak naik. Jadi apa kita nak petikai perkara Nabi tidak buat? Yang penting, Nabi tidak larang. Nabi tidak tegak. Apa saja yang tidak ada larangan daripada Quran, tak ada larangan daripada hadis, tidak ada larangan daripada ijma' ulama, tak ada larangan daripada fatwa-fatwa semasa, maka harus. Bila harus tu maksudnya buat benda kebaikan ada pahala. Gitu itu. Tu jadi baca Yasin malam Jumaat apa semua, talqin dan tahlil apa semua. Ya. Jadi itu yang tepatnya mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun hadis dhaif sekalipun boleh diamalkan. Hadis dhaif, ittifaq ulama mengatakan hadis dhaif tentang kelebihan Syaban, kelebihan nisfu Syaban, kelebihan Rajab, kelebihan Ramadan, kelebihan puasa sunat boleh diamalkan walaupun dia dhaif. Sebab apa? Perkara yang tidak berkaitan dengan hukum hakam, tidak berkaitan dengan akidah. Jadi boleh dipakai, diamalkan walaupun dia dhaif. Yang tak bolehnya hadis maudhu', hadis rekaan. Baik. Jadi itu beramal pada malam nisfu Syaban. Kalau tak sempat baca Yasin antara Maghrib dan Isyak pun tak apa. Sebab Nabi dalam hadis disebut Nabi mengejut Aisyah, mengejut isteri dia pada tengah malam. Maksudnya bangun malam, qiyamul lail. Sehingga kan disebut dalam hadis itu juga Nabi sempat ziarah kubur lagi pada malam nisfu Syaban. Jadi kita duk susah kata ziarah kubur boleh ke tak boleh ke. Nabi malam nisfu Syaban ziarah kubur. Satu hari, satu malam Aisyah terjaga dia tidur tengok Nabi tak ada. Biasalah isteri kan tengok suami tak ada sebelah kan, manalah pergi ni. Kedai mamak ke mana ke kan, pergi cari dia. Pergi cari. Sebab apa? Rumah Nabi dengan kubur Baqi' itu dekat. Macam kita pergi ziarah Madinah sekarang lah. Rumah Nabi di mana? Makam Nabi tu rumah Nabi. Rumah Aisyah, makam Nabi tu. Jadi Nabi keluar, pergi ziarah sahabat-sahabat dia di Baqi'. Di perkuburan Baqi'. Aisyah pun tengok. Kan? Jadi ketika itu sama-sama lah. Sama-sama. Nampaklah kelibat Aisyah tu. Dengan berkelubung, tutup apa semua. Jadi Nabi ziarah kubur lagi. Pada malam tu. Jadi tak ada halangan. Maksudnya ada. Jadi Nabi kisahkan, tahukah kamu pada malam ini, Aisyah sebut, apa dia ya Rasulullah, apa yang berlaku? Malam inilah ditentukan amalan-amalan segala manusia, rezeki banyak mana, qadarnya, siapa yang akan lahir, siapa akan mati. Jadi dengan hadis itulah maka ulama berijtihad, maksudnya amat afdal, Nabi pun suruh bangun malam dan ulama mengajarkan buat Yasin itu kenapa? Niat yang pertama supaya panjang umur dalam ibadah, kan? Kaitan dengan hadis tadi, iaitu malam itu ditentukan siapa yang akan meninggal. Kemudian siapa yang akan lahir. Kemudian Yasin yang kedua niat supaya mendapat diluaskan rezeki, kan? Lebih kurang begitu. Sesuai dengan hadis tadi dia kata malam itu ditentukan qadar rezeki manusia. Cuma tak semestinya waktu Maghrib dan Isyak. Kenapa ulama letak Maghrib dan Isyak? Sebab ketika itu jemaah berkumpul, kan? Kalau buat di rumah maklumlah, kan? Macam-macam ada. Macam hajah-hajah semua di rumah di pondok tak ada masalah, kan? Di rumah masing-masing kita tahulah banyak sangat ujian dia, kan? Nak pula malam raya lagi banyak ujian.
Jadi dia buatlah antara maghrib dengan isyak, supaya ketika itu orang berkumpul. Datang orang baru-baru sekarang ni, ni kata bid'ah macam-macam itu taklah, jangan pakailah. Itu terpulang atas dia lah, dia bertanggungjawab lah. Tapi ulama menganjurkan. Kalau benda ni bid'ah, pihak yang bersalah paling utama ialah jabat agama, mufti. Kenapa? Mereka membenarkan. Kita nak tahu benda tu bid'ah, benda tu haram ke, benda tu apa semua, tengok jabat agama buat ke tidak. Kalau jabat agama tak buat, tak anjurkan, barulah kita boleh pakai. Jadi kalau jabat agama membenarkan, kalau tidak, semua kena tangkap belaka. Jabat agama yang memantau perkara ini kan. Saya pun sama ada tauliah daripada jabat agama. Jadi maksudnya, ya, tak ada masalah perkara tersebut, tak timbul isu bid'ah dan sebagainya. Ya. Baik. Jadi sebenarnya hadis ni, walau bagaimanapun puasa pada hari Syak dan puasa pada separuh kedua bulan Syakban tidak diharamkan apabila hari Syak itu maksudnya hari ke-29, 29 atau 30, ketika itu tengok anak bulan. Hari petang 28 ya, tak silap kan, petang 28 tengok anak bulan. Jadi kalau anak bulan nampak, hari 29 tu dah jadi satu Ramadan. Kalau tak nampak juga, tambah lagi satu hari 30 kan. Itu dipanggil hari Syak. Hari separuh ialah hari nisfu lah, hari ke-16 ke atas tu hari separuh, baru Syaban. Jadi puasa pada separuh kedua bulan Syaban, yakni mulai daripada 16 tu, tidak diharamkan, termasuklah hari Syak, jadi hari 29 ke hari 30 tu tidak diharamkan apabila hari Syak itu bertepatan dengan hari kebiasaan. Maksudnya hari dia biasa puasa dah. Maksud ada orang puasa 3 bulan direct, Rejab penuh, Syaban penuh, habis 29 30 dia sambung dengan Ramadan. Boleh. Tak ada larangan pun, tu sebut sini. Hari Syak bertepatan dengan hari kebiasaannya berpuasa. Kalau orang baru kata tak boleh puasa penuh. Puasa penuh tak boleh. Tak bolehnya apa? Joget lambat penuh. Itu boleh. Ya. Pokok ye dan sebagainya kan. Jadi boleh. Ataupun ia telah berpuasa, tengok, ataupun dia telah berpuasa pada separuh yang pertama. Maksudnya walaupun tak puasa penuh pun, sebelum 16 tu dia dah puasa dah. Kurang-kurangnya 15 lah. Lepas tu selalunya orang puasa 15 kan. Jadi bila puasa 15, direct lah 15, 16, 17. Lepas tu berhentilah bila-bila. Ataupun nak direct sampai ke habis, tak apa. Jadi kalaulah Rajab pun tak mula, ataupun Rajab dah mulalah tapi berhenti, Syaban tak mula-mula, tiba-tiba nak mula 16, itu yang tak boleh. Ataupun nak mula 29, itu yang tak boleh. Kenapa? Bagi zaman dulu, penting sangat saksi-saksi orang bercakap tentang anak bulan ni, penting sangat. Tiba-tiba ada orang puasa dah, jadi keliru. Ya, ada orang puasa, ada yang tidak kan. Tapi kalau orang tu dah biasa puasa, orang kenal dah. Tak boleh kira dia. Dia dah biasa puasa kan. Sampai 29 pun dia puasa, 30 pun dia puasa. Terus sambung kepada Ramadan, tak boleh kira dia sebab dia biasa puasa. Jadi zaman sekarang ni kemungkinan berlaku juga sebab bukan semua orang dengar info kan, ada orang tak dengar info daripada daripada penyimpan mohon besar raja-raja kan. Jadi fiqh tu jelas perkara tersebut. Ataupun dia telah berpuasa pada separuh yang pertama, maksudnya mula pada 15 lah sekurang-kurangnya, dan disambung dengan separuh kedua bulan Syaban. Jadi maksudnya daripada 15 ataupun daripada 14, 15 sambung sampai separuh kedua bulan Syaban. Jelaslah fiqh tu. Bukhari dan Muslim, pada lafaz hadis oleh Muslim, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadana bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Janganlah kamu mendahulukan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Itulah dia. Maksudnya jangan ambil 29, jangan mula daripada 30, jangan mula daripada 29 atau 30, jangan. Ataupun awal lagi tu jangan. Melainkan mereka yang biasa berpuasa. Itulah dia ni. Maksud biasa puasa apa dia? Dia dah mula daripada 1 Syaban. Ataupun Senin Khamis biasa boleh buat. Senin Khamis sampailah kepada lepas pada 15 pun masih disambung Senin Khamis, tak ada masalah. Maka dia boleh berpuasa pada hari tersebut. Kalau orang dia baca hadis saja, dia tak ikut huraian ulama, itu masalahnya, dia faham sendiri, pada hurai sendiri. Pening kepala kita dengar.
Jadi kalau kita baca kitab fiqh, hadis tersebut dihurai oleh fuqaha. Pengarang kitab fiqh tersebutlah fuqaha. Ya, maksudnya dia lebih tahu nak tarjih hadis tersebut, nak takhrij hadis tersebut. Jadi kita pun boleh faham sebab apa dia hurai. Jadi kalau kita yang hurai hadis tu, tu jadi problem. Jadi masalah problem tu kan. Sebab kita bukan ahlul hadis. Walaupun kita ada PhD hadis sekalipun. PhD hadis bukannya ahlul hadis. Itu kajian. Orang Gandung kata kajian hadis. Jadi ulama ahlul hadis ni dia lebih pakar, lebih tahu nak takhrij ke nak apa tu nak guna hadis tersebut. Sama ada hadis itu bertepatan dengan mazhab Syafi'i ke, bertepatan dengan mazhab Maliki ke, mazhab Hambali ke. Itu ulama fuqaha lah yang pakar yang boleh menentukan tersebut. Baik. Jelas. Kemudian itu tentang separuh Syaban. Kemudian puasa hari Syak, 30 bulan Syaban pun haram juga. Ini kerana manusia merasa ragu-ragu apakah ia termasuk bulan Syaban ataupun bulan Ramadan. Disebabkan tidak sabit ru'yah hilal. Maksudnya apa tu tidak jelas. Tak nampak anak bulan tu. Pada waktu itu. Pada 29 ataupun 30 itu. Ragu-ragu apakah ia termasuk bulan Syaban ataupun bulan Ramadan. Disebabkan tidak sabit, tak nampak anak bulan lagi pada waktu itu. Oleh itu tidak diharuskan berpuasa pada hari tersebut. Maksudnya masuk hari Syak ni hari haram dah. Bahkan ia hendaklah dianggap sebagai baki hari bulan Syaban. Baki bagi bulan Syaban. Dalil pengharaman puasa pada hari tersebut ialah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dan disahihkannya daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shamal yaumal ladzi yushakku fihi an-nasu faqad 'asa Abul Qasim radhiyallahu anhu." Abul Qasim itu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari manusia merasa syak terhadapnya, atau hari syak lah tu, hari 29 tu ataupun hari 30, puasa hari syak, maka dia telah menderhaka terhadap Abul Qasim, yakni menderhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu larangan, dalil larangan puasa pada hari syak. Kemudian pada hari tasyrik, itu sebut tadilah hari tasyrik itu ialah 13 11 12 13 bulan Zulhijjah. Hari tasyrik ialah hari-hari selepas hari Aidiladha. Dalil pengharaman puasa pada hari tersebut ialah hadis diriwayatkan oleh Muslim daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengutuskan beliau dan Aus bin Hadatan pada hari tasyrik untuk mengisytiharkan tidak masuk syurga melainkan orang-orang yang beriman, dan pada hari Mina adalah hari makan dan minum. Maksudnya hari tidak boleh berpuasa lah. Hari Mina tu hari 10 Zulhijjah lah. Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Al-As katanya, Rasulullah SAW perintahkan kami supaya berbuka, yakni tidak berpuasa pada hari-hari ini, dan kami dilarang untuk berpuasa. Malik berkata maksud hari-hari ini ialah hari tasyrik, yakni 11, 12, 13. Hari Mina tu selepas pada hari wukuf lah. Hari wukuf tu 9, kemudian 10 tu hari Aidiladha, kemudian 11, 12, 13. Artinya 10 hari raya, hari nahar, hari penyembelihan, 11, 12, 13 tu hari tasyrik, 3 hari. Hari ke-14 barulah sunat puasa hari putih. Baik. Guna puasa diharamkan juga ialah puasa pada 2 hari raya Aidilfitri, Aidiladha. Jelaslah. Okay. Puasa dimakruhkan. Dimakruhkan iaitu pertama mengkhususkan puasa pada hari Jumaat sahaja. Dalilnya ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, la yasum ahadakum yaumal jumu'ati illa an yasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Janganlah seseorang di antara kamu berpuasa pada hari Jumaat, melainkan dia hendaklah berpuasa sehari sebelum itu ataupun sehari selepasnya. Maksudnya Khamis, Jumaat ataupun Jumaat Sabtu ataupun Khamis Jumaat Sabtu. Jadi kalau Jumaat saja makruh. Yang kedua, mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Dalilnya ialah hadis makruh.
Diriwayatkan daripada Tirmizi dan dihasankan. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu, melainkan apa yang telah difardukan Allah kepada kamu. Maksudnya kalau bulan Ramadan tu jatuh pada hari Sabtu, tak ada masalah. Para ulama juga telah berkata, dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Ahad. Para ulama juga telah berkata, dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Ahad. Kerana orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu dan orang Nasrani mengagungkan hari Ahad. Jadi Sabtu orang Yahudi beribadah, hari Ahad orang Nasrani, Kristian beribadah, beramal dia. Dia berpuasa. Walau bagaimanapun tidak dimakruhkan berpuasa pada kedua hari Sabtu dan Ahad. Jadi kalau Sabtu saja pun makruh, Ahad saja pun makruh, tapi Sabtu dan Ahad tak apa. Gabung dua tu. Tidak dimakruhkan berpuasa pada kedua hari Sabtu dan Ahad. Kerana tiada golongan yang mengagungkan kedua hari tersebut. Jadi Yahudi dia ambil Sabtu saja. Kristian ambil Ahad saja. Kita pergi hentam dua. Sabtu, Ahad. Bercampur pula 3 hari Senin. Lagilah tak menyerupai. Jadi dalam bab menyerupai, tasyabuh ini dilarang. Apatah lagi dalam ibadah. Tidak boleh menyerupai kaum lain dalam bab ibadah. Dan juga dalam bab muamalah, dalam bab pergaulan, dalam bab kehidupan pun sama juga. Jadi larangan tasyabuh tadi, larangan menyerupai kaum agama lain sama dengan ibadah mereka. Ini ada kaitanlah dengan nak meraihkan apa tu hari raya kaum lain kan, atau kita bincang lain lah, boleh tanyalah ustaz-ustaz lain berkenaan tu. Ini berkenaan puasa. Ahmad meriwayatkan, Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi Nabi sendiri berpuasa Sabtu dan Ahad dibandingkan dengan hari yang lain. Sebab apa Nabi tak nak jadikan tak nak menyamakan hari Sabtu khusus. Maksud jangan puasa Sabtu saja ataupun Ahad saja. Nak puasa Sabtu dan Ahad. Sebagai contoh Nabi buat. Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Digabungkan sekali. Dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Baginda bersabda, sesungguhnya kedua hari ini adalah hari raya bagi orang-orang musyrik. Dan aku suka untuk menyalahi mereka. Jadi Rasulullah ingin menyalahi. Maksudnya diorang bergembira dengan makan minum, mabuk-mabuk sebagainya. Jadi orang Islam berpuasalah. Bukannya meraihkan. Kalau kita ni lebih kepada meraihkan. Mari di Bali semua pakai sari belaka. Mari apa tu Christmas pakailah gitu belaka. Kadang-kadang buat sanding pula. Hari pertama ke baru, hari kedua sari, hari ketiga tak apa-apalah kan, sampai 7 hari tu lengkap semua kaum ada belaka. Itu tasyabuh. Tu kita risaulah perkara tasyabuh ni kan. Man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, Nabi kata termasuk dalam golongan kaum itu. Allahumma sallim. Kemudian puasa setiap hari seumur hidup. Ini pun makruh juga. Makruh ke haram? Ini makruh. Hukum makruh di sini ada sebab. Ada sebab dia hurai pula. Jangan tengok tajuk saja. Hukum makruh berpuasa setiap hari dikhususkan bagi sesiapa yang dibimbangi mendapat mudarat ataupun mensia-siakan hak orang lain. Jadi kalau dia puasa setiap hari, cuma dia tak puasa hari 5 hari saja, dia tak puasa hari haram, tak puasa. Hari raya pertama Aidilfitri, hari raya pertama haji, kemudian 3 hari tasyrik. Mari tak puasa. Hari lain ni puasa setiap hari. Okey. Jadi kalau keadaan dia tubuh kering apa semua dah puasa pula lagi, maka makruh bagi pihak dia. Kenapa? Sebab mengganggu kesihatan dia. Sampai nak buat kerja pun tak boleh. Nak buat kerja, nak buat urusan pun tak boleh. Begitu. Jadi hukum makruh puasa setiap hari ini dikhususkan. Bila dikhususkan tu maksudnya adalah orang lain tidak makruh, dia saja makruh. Itu kita kena faham. Hukum makruh berpuasa setiap hari ini dikhususkan bagi sesiapa yang dibimbangi mendapat mudarat ataupun kalau tidak pada diri dia pun mungkin dia mensia-siakan hak orang lain. Mungkin isteri dia, mungkin anak dia, mungkin suami dia. Itu pun tak boleh juga. Ataupun mensia-siakan hak orang lain apabila dia melakukannya berpuasa hari. Jadi kalau dia tu sihat segar bugar, orang kata segar bugar sihat, lepas tu dia tidak mensia-siakan, aktif dia, puasa tapi aktif.
nafkah kerja pun dia buat, apa lagi, urusan dia buat, tapi dia puasa. Itu hebatlah, berniaga lah apa semua, tapi dia puasa. Itu tak ada masalah. Kalau dia ketua orang, dia boleh mentadbir, dia boleh mengurus rakyat. Kalau dia rakyat, kalau dia pekerja pula, dia tak tinggal kerja dia, tidak curi tulang. Ya. Puasa itu sunat, curi tulang tu haram. Itu dia. Bukhari meriwayatkan Nabi SAW telah mempersaudarakan di antara Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhu. Salman menziarahi Abu Darda dan beliau melihat Ummu Darda, jadi isteri Abu Darda, dia panggil Ummu Darda, dalam keadaan comot. Comot maksudnya tak terurus lah. Jadi dia tengok pakaian lah tu. Dia tak, maksudnya bila sahabat dia tengok orang perempuan, dia tengok pakaian lah. Sebab sahabat orang perempuan zaman Nabi ni dia ditutup semua, dia tak adalah nak buka-buka ni. Jadi pakaiannya, jubah dia ataupun pakaian luar ni tu comot. Kusut, celah comot, kusut pula. Mungkin berbau. Maka beliau bertanya, kenapa kamu ni, wahai Ummu Darda? Ya, isteri kepada Abu Darda tadi. Tanyalah, sebab dia sahabat karib lah dua tu, Salman dengan Abu Darda ni. Jawabnya Ummu Darda tadi, saudara kamu Abu Darda tu tidak berhajat kepada dunia. Jadi dia beritahulah, suami dia ni tak suka kepada dunia. Maksudnya puasa saja, malam tahajud saja, siang puasa saja. Maksudnya tak berhajat kepada isteri langsung. Lebih kurang begitu kita faham. Saudara kamu Abu Darda ni tidak berhajat kepada dunia. Maka Salman berkata, dia pun jumpa Abu Darda, dia beritahu, wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhan kamu mempunyai hak ke atas kamu. Ini hak yang mesti kamu tunaikan. Jadi kita ada hak Tuhan, hak Allah, kita kena ibadah kepada dia. Kita kena jaga syariat dia, kita kena menjauhi larangan dia. Itu hak Tuhan ke atas kita. Dan juga ada hak ke atas keluarga kamu. Dan juga keluarga kamu mempunyai hak ke atas kamu. Hak Allah pun kita ada. Maksudnya kita jaga hak Allah, syariat dia, ibadah pada dia. Tapi satu lagi ialah keluarga kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan diri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Keluarga kamu ada hak ke atas kamu, artinya kamu kena tunaikan hak-hak mereka, nafkah mereka, jaga mereka, uruskan mereka, itu hak. Kemudian kita dengan diri kita pun ada hak juga. Artinya kena jaga juga kesihatan kita. Itu hak juga. Kena jaga juga makan minum kita supaya halal, supaya tidak dalam keadaan tidak terurus. Maka kata pesan Salman, maka berilah hak tersebut kepada empunyanya. Tunailah hak Allah, tunailah hak keluarga, tunailah hak diri kamu. Abu Darda menceritakan apa yang disebut oleh Salman kepada Nabi. Jadi Abu Darda tak puas hati. Betul ke Salman ni? Boleh pakai ke tak boleh pakai ni? Rujuk Nabi. Kalau kita ni rujuk ulama lah. Kan? Viral ke, tengah viral kan, satu benda, satu isu tengah viral. Betul tak betul viral ni? Rujuk ulama dulu. Jangan kita pakai terus. Tengok contoh dia begini. Abu Darda, apa ni? Abu Darda menceritakan apa yang disebut oleh Salman kepada Nabi SAW. Rujuk Nabi. Maka baginda SAW bersabda, benarlah Salman. Benar Salman cakap tu. Sahihlah. Artinya, bukan saja kita nak jaga hak Allah Ta'ala, tapi kita wajib juga jaga hak manusia. Ini manusia yang berhak ke atas kita. Siapa? Anak, isteri, keluarga, dan diri kita sendiri. Itu disebut sebagai hablum minallah, hablum minan nas. Quran jelas kalau sebut. Mengenai mereka yang berpuasa setiap hari, tengok sebut dihurai lagi ni. Mengenai mereka yang berpuasa setiap hari tanpa memudaratkan dirinya. Ada orang puasa setiap hari tapi tak mudarat diri dia. Struggle saja, steady aja ada. Saya tengok masa kat pondok dulu, memang ramai kawan-kawan pondok yang jadikan hariannya berpuasa. Waktu kami di pondok, puasa Rejab, Syaban, Ramadan tu memang direct lah. Kebanyakan gitulah. Amalan orang pondok gitulah. Rejab, Syaban, Ramadan. Tapi bila kami keluar pada pondok, macam-macam dengar cerita. Bida'ah lah, tak boleh lah puasa direct 3 bulan. Kan? Kita kat pondok biasa je. Itu seorang wali Allah yang baru meninggal awal Kedah. Pak Sumit tu meninggal kan. Itulah amalan dia. Setiap hari puasa. Kecuali 5 hari yang diharamkan. Lain puasa. Tak ada masalah kan. Jadi itulah kita kan. Jadi mengenai mereka yang berpuasa setiap hari tanpa memudaratkan dirinya dan tidak dia mensia-siakan hak orang lain. Dia jaga belaka. Diri dia pun tidak mudarat, cergas, aktif, dan orang lain pun ditunaikan hak.
Sebab puasa ni siang saja, ada puasa malam ada. Siang saja puasa kan. Tidak mensihkan hak orang lain yang wajib ditunaikan, maka tidak dimakruhkan. Jelas. Tidak dimakruhkan dia melakukannya. Bahkan disunatkan, kerana puasa adalah ibadah yang paling afdal. Dia bukan ustaz kata, ustaz baca kitab. Kalau nak tunjuk pada orang yang tak puas hati, ambil kitab ni, kitab Fiqh Manhaji ni jilid 2. Kitab ni jabatan Dr. Sukuli Bakri pun ada cetak masa jadi mufti dulu kan, ada terbitan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam, ada terbitkan juga. Jadi maksudnya tak timbul isu lah perkara ni. Yang timbul isunya orang tak baca kitab ni kan. Tak baca kitab ni. Jadi kitab lain ada sebut juga, ni contohlah satu-satunya kitab ni, kitab lain sebelah Muntadim Usman memang ada sebut. Cuma orang tak baca, hiasan di almari sahaja. Ataupun tak tahu langsung info ni kan. TV pun tak siap. Ya, itu puasa yang dimakruhkan, dan makruh tu pula ada khususi kepada orang-orang yang tertentu sahaja, orang yang menghadapi perkara tersebut. Jadi orang yang tidak menghadapi perkara tersebut tidak makruh. Itu hukum Islam dia jelas. Bukan dia hentam, bukan dipukul rata semua, tidak. Kedua, puasa diharamkan. Disebut tadilah. Ya, itulah antara dia perkara puasa yang dimakruhkan bila di mana dan kepada siapa. Kemudian puasa diharamkan. Kalau diharamkan kepada semua orang lah. Ya, kita macam tadi. Baik. Ada masa lagi ya? Ada masa lagi tadi? Ada. Ada lagi pun. Ataupun nak soalan, ataupun Ustaz nak baca lagi. Ada banyak lagi maklumat tentang puasa ni kan. Qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Panjang juga cerita dia. Ustaz baca sikit lah ya. Ya, sikit ya. Sampai pukul apa kita berhenti? Ya, 8. Pukul 8. Ya, okay. Kalau pukul 8 banyak lagi masa tu. Ada 15 minit lagi tu. Kan? Boleh kan? Takut masuk alam lain saja. Okay. Baik. Qada puasa Ramadan, fidyah dan kafarah. Ya, kita biasa dengar ni kan, ni ulang kajilah. Okey. Qada puasa Ramadan, fidyah ini ada berkaitan dengan orang yang diharuskan meninggalkan puasa. Maksudnya dibolehkan meninggalkan puasa. Puasa ni ialah rukun Islam. Puasa inilah tercatat dalam Quran, dalam hadis. Maka bila ibadah tersebut disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, dan juga sebagai rukun Islam, pertama rukun Islam, syahadah, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Jadi bila tersebut dalam rukun Islam ataupun dalam Quran ini, maka dia tidak boleh dinafikan, tak boleh ditolak. Siapa menolak hukum puasa, hukumnya terkeluar daripada Islam. Maksudnya kufur lah. Bukan berdosa besar, kufur. Siapa meninggalkan puasa ataupun tidak berpuasa, sama juga hukum tidak solat dengan sengaja, tanpa sakit, tanpa uzur. Cerita ni tanpa sakit, tanpa uzur, dia tidak solat, sengaja tidak solat. Kenapa? Busy. Ambo ni busy. Busy, ada meeting, ada chatting, ada dating, ada apa lagi, ada shopping, semua ada berlaku pada ambo. Solat je tak ada. Kenapa tak solat? Inilah meeting, chatting, shopping, apa macam. Jadi bila nak solat? Bila habis semua sunnah, pun solat lah, dia kata. Solat tu wajib tak? Wajib, tapi busy lah. Jadi kalau orang macam ni, dia tidak kufur, tapi dia berdosa besar. Jadi puasa pun sama. Puasa pun sama. Tak boleh puasa hamba ni. Kenapa? Busy, sibuk. Nak puasa macam mana sibuk kan? Layan customer aja kan? Jadinya orang macam ni, dia masih mengakui puasa itu fardu, maka tidaklah kufur, tapi berdosa besar. Itu beza dia. Nak tahu besar tak besar dosanya, sampai ke peringkat pemerintah wajib boleh tangkap. Kalau zaman khalifah dulu, dia tangkap orang tak semayang, orang tak semayang Jumaat, orang tak puasa, ditangkap, masuk penjara, tak diberi makan. Sekarang ni masuk penjara makan free. VIP lagi ada, penjara VIP kan, itu cerita lain lah kan. Tapi zaman khalifah dulu, zaman Nabi, zaman sahabat khalifah dulu, masuk penjara tak diberi makan sehingga dia bertaubat. Lepas dia bertaubat, dia pun berazam tidak akan meninggalkan puasa ataupun tidak meninggalkan solat, dan dia qada balik, baru dilepaskan. Itu penjara dulu. Kita sebut lagi tak juga lah, di mukadimah dia sebut tentang hukum meninggalkan solat, sama juga hukum meninggalkan puasa. Itu dari segi pemerintah. Dari segi ibu bapa macam mana?
Nabi sebut dalam hadis kan, bila anak kamu umur dia 7 tahun, maka suruhlah, perintahkanlah dia, ajarlah dia solat. Suruh dia solat, maksudnya ajar dia solat umur 7 tahun. Jadi kalau solat, puasa pun samalah. Tapi tidak fardu lagi, cuma suruh atas latihan ataupun atas didikan, tarbiyah, asuhan. Bila umur dia 10 tahun, dia tak solat, maka pukul. Itu barulah ada denda, ada penegasan. Sebab apa? 10 tahun tu hampir kepada balik. Mungkin perempuan sudah balik, laki mungkin dekat-dekat balik. Ada penegasan. Itu 10 tahun. Jadi kalau 20 tahun, 30 tahun, artinya hukumannya jatuh kepada pemerintah akan buat sanakan perkara lagu ni. Dalam bab hukum had, hukum hudud, hukum qisas, takzir, macam-macam lah dalam perkara siasat syariah tu. Jadi itu keadaan berlaku. Baik. Jadi walau bagaimanapun, Islam itu dia ada rukhsah. Syariat itu ada rukhsah, ada keringanan. Jadi ada orang-orang yang boleh meninggalkan puasa tanpa berdosa. Cumanya, adakah dia kena qada sahaja, atau dia kena qada dan fidyah, atau dia kena fidyah tanpa qada? Ada 3 jenis. Ada orang meninggalkan puasa, dia kena qada. Ada orang tinggal puasa, dia kena qada dan fidyah. Ada orang tinggal puasa, dia kena fidyah, tak ada qada. Itu dia, ya. Siapa yang boleh meninggalkan puasa tu? Tengok, ya. Siapa boleh meninggalkan puasa? Iaitu tengok pada syarat sah puasa. Okey. Syarat wajib puasa. Pertama, orang tu nak puasa untuk Islam lah. Yang kedua, taklif, dia sudah mukallaf, ya, mukallaf sudah akil baligh lah. Yang ketiga, tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharuskan berbuka. Jadi antara orang yang boleh meninggalkan puasa ialah orang yang uzur, orang yang sakit, ataupun orang yang berlanjut usia. Dia tak sakit, dia tak uzur, sihat, segar bugar, tetapi tak larat dia. Usia sudah 90 ke 100 ke, tak larat, tak gagah nak puasa. Maka mereka-mereka inilah orang yang boleh meninggalkan puasa tanpa berdosa. Cumanya adakah dia kena qada ataupun qada bersama fidyah. Termasuklah orang yang mengandung, termasuklah orang yang menyusu anak, termasuklah orang yang musafir. Itu antara orang yang boleh meninggalkan puasa tanpa berdosa. Baik. Keuzuran yang menghalang puasa apa dia? Yang pertama, berada keadaan haid atau nifas pada mana-mana bahagian waktu siang. Jadi dia datang haid, maksudnya tak boleh puasa lah dia. Cuma dia kena qada sahaja. Kalau sembahyang tak ada qada kan? Puasa ada qada. Dia kena qada sahaja, tak ada fidyah. Tetapi fidyah tu datang bila? Rajab tak qada lagi, Syaban tak qada lagi, datangnya Ramadan. Maka dia kena fidyah. Qada pun dah kena, masuk Syawal nanti qada dan fidyah. Fidyah kenapa? Langkau tahun. Langkau tahun. Itu dia. Sebenarnya lewat-lewatkan qada pun tidak boleh kan. Sebab apa? Kalau kita cari hari afdal, ambillah hari Senin, Khamis, Isnin, Khamis afdal, ataupun 10 Muharram, ataupun Muharram 1 sampai 10 Muharram, tu afdal. Ataupun hari putih tadi 13, 14 bulan ikuti. Jadi itu banyak hari afdal. Jangan tunggu Syaban. Tunggu Syaban memang takut terbabas kan. Baik. Kemudian orang yang pengsan, dikata pengsan ataupun gila sepanjang siang hari. Maksudnya dia tidak malah kerana pengsan nak puasa. Macam mana kan? Dia tak sedar, masuk hilang akal lah. Hilang akal. Sekiranya dia sedar pada waktu siang walaupun 1 saat. Dekat-dekat buka sedar dia. Bau apa, tumis ke, bau kari ke, sedar dia pula. Maka hilanglah keuzurannya dan dia wajib menahan diri untuk baki hari tersebut. Kena puasa juga. Baki hari tersebut. Jadi keuzuran mengharuskan dia berbuka, mengharuskan dia tidak berpuasa apa dia? Pertama, sakit. Orang sakit. Sakit yang ada dua jenis lah. Sakit yang tak sembuh-sembuh berpanjangan. Satu lagi sakit yang sembuh. Sakit yang tak sembuh satu, sakit yang sembuh satu. Jadi kalau sakit yang sembuh ni, bila dia sembuh, maka dia pun qada lah puasa dia. Tidak ada fidyah. Tapi kalau yang jenis sakit perpanjangan tak sembuh-sembuh ni, stroke ke apa sebagainya, atau dilekang dia dengan ubat, maka orang ini nak qada pun tak boleh sebab dia perpanjangan sakit dia. Maka dia diganti dengan fidyah. Tak ada qada tapi ada fidyah. Okey.
Jadi sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun kesakitan dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang puasa. Jika penyakitnya itu menjadi semakin teruk ataupun kesakitan itu semakin dahsyat jika dia berpuasa dan dia bimbang dia akan mati sekiranya dia menurunkan puasanya, maka pada waktu itu dia wajib berbuka. Maksudnya dia boleh meninggalkan puasa. Yang kedua, musafir. Musafir maksudnya berjalan jauh lah, lebih pada 2 marhalah. Maksudnya perjalanan dia yang boleh jamak qasar tu. Tapi kalau setakat nak pergi pasar, kedai itu tak termasuklah. Musafir jauh yang tidak kurang daripada 3 kilometer. Maksudnya boleh boleh jamak qasar lah. Dalam kitab ni disebut boleh jamak qasar paling kurangnya 82, 83, 81 pun ada sebut. Kalau kita lain sebut 91, 96. Itu ada khilaf lah, ada perbezaan dari segi tarikh, dari segi apa ni anggaran. Sebab dia 2 marhalah tu, tukar kepada batu 56 batu, tukar kepada kilometer dia banyak anggaran perbezaan, tak apa. Jadi paling kurang 3 kilometer disebut sini. Dengan syarat ia adalah musafir yang dibenarkan, maksudnya musafir yang diharuskan oleh syarak dan mencakupi seluruh hari. Mengenai seorang yang berpuasa pada waktu paginya dia bermukim. Jadi kalau syarat orang yang boleh meninggalkan puasa ni, dia kena keluar musafir sebelum fajar. Bukannya siang hari, bukannya pagi hari lepas fajar, tidak. Itu dia kata sini. Pada waktu paginya dia bermukim, maksud dia tak keluar lagi daripada rumah dia, daripada tempat dia, tak keluar lagi. Paginya dia bermukim. Kemudian dia bermusafir pada waktu siang. Siang itu maksudnya lewat pagilah, ataupun tengah hari ataupun petang. Maka dia tidak dibenarkan berbuka. Dia kena teruskan puasa dia. Sebab dia dah puasa daripada awal tadi. Macam orang musafir jamak qasar juga. Nak buat jamak qasar dengan syarat dia keluar daripada pekan dia sebelum masuk waktu solat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, sebelum masuk. Tapi kalau dah masuk waktu solat, tak boleh dia jamak qasar. Dia jalan solat dalam perjalanan pun solat tamam sempurna. Untuk zuhur lah ataupun untuk maghrib. Tapi untuk asar tu dia bolehlah buat qasar sahaja, tidak jamak 2 rakaat. Sebab apa, dia dah dikeluar tu sebelum asar kan. Jadi mengenai seorang yang berpuasa pada waktu paginya dia bermukim, kemudian dia bermusafir pada waktu siang, maka dia tidak dibenarkan berbuka. Dia kena teruskan puasa. Keduanya penguzuran ini berdasarkan firman Allah Taala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka diharuskan berbuka, kemudian wajib diganti puasanya sebanyak hari ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Itu maksudnya kena qada lah. Tidak berdosa dia. Diharuskan dia berbuka. Tapi cuma kalau lambat qadanya sampai melangkaui tahun, melangkaui Ramadan yang akan datang, barulah dia fidyah, qada bersama fidyah kerana melangkaui tadi. Kemudian orang tidak mampu berpuasa. Sikit lagi. Orang tidak mampu puasa, yang ini orang yang lanjut usia lah. Oleh itu tidak wajib berpuasa disebabkan terlalu tua. Tidak sakit tapi kan lanjut usia tak larat puasa, maka dia boleh meninggalkan puasa. Atau sakit tidak ada harapan sembuh. Tadi sakit tu ada harapan sembuh, maka dia qada lah bila dah sembuh. Yang ni sakit berpanjangan. Sama juga orang lanjut usia tadi. Kerana puasa hanya wajib ada orang yang mampu melakukannya. Itu puasa. Tak macam solat, sakit pun kena solat, musafir pun kena solat, takut pun kena solat. Itu beza. Sampai akhir sekali solat tidak ada wuduk, solat tak ada kiblat, dipanggil solat menghormati waktu. Qada bila dah sampai ke tempat yang sesuai kan. Itu solat. Kecuali bila dah akal sudah terencat, sudah tak ada akal, barulah taklif tu diangkat. Tidak ada taklif syarak lagi lah. Orang yang gila ataupun orang yang tidak siuman. Tapi puasa tidak. Selagi ada akal, maksudnya walaupun sakit ke apa semua, dia boleh meninggalkan. Macam ni tadi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah. Maksudnya dia tak boleh qada, dia sakit berpanjangan ataupun dia sudah lanjut usia, nak qada pun tak boleh, tak mampu, tak larat dia, maka dia membayar fidyah. Gantilah puasa dengan fidyah, dengan memberi makan orang miskin. Jadi fidyah ni hanya khusus dikeluarkan kepada 2 asnaf saja, fakir dan miskin. Jadi kalau kita ada beras fidyah, kita nak beri, hanya layak menerima ialah fakir dan miskin. Jadi tidak seperti beras zakat.
ataupun duit zakat. Dulu beras kan ni duit. Jadi kalau zakat ni ada 8 asnaf. Fakir, miskin, ibnu sabil, orang tengadah dalam perjalanan, orang sabilillah, orang berada perjalanan Allah Ta'ala, termasuklah murid-murid pengajian agama, guru-guru agama, orang yang berhutang, mu'allaf, ada 8 golongan layak menerima, amil, layak menerima zakat. 8 golongan. Tapi bila fidyah, kita kena beritahu pada amil atau pada pihak yang menerima zakat, menerima fidyah itu, masjid ke surau ke, pondok ke, madrasah ke, kita beritahu ini ialah fidyah saya. Sebab kita kena niat dalam hati kita. Jadi kita beritahu dia, ini berah fidyah saya pada tahun ini. Jadi orang tu akan tanda, ini berah fidyah. Bila fidyah tak boleh buat, tak boleh beri pada sebarangan, melainkan fakir miskin sahaja. Sebab ada berlaku, dia senyap-senyap pergi letak berah fidyah di masjid surau. Orang masjid tengok, oh ni berah sedekah ni. Apa dia buat? Buatlah bubur-lambuk, buat buka puasa. Apa jadi? Tak sahlah fidyah dia. Dapat pahala sunat buka puasa lah, orang buka puasa, tapi fidyahnya tidak sah lah. Sebab fidyah ni wajib menggantikan puasa, jadi fidyah ni tidak sah. Jadi kita tangguh lagi, kena buat lagi lah pada akan datang, kena bayar yang lain pula lah. Itu beza dia. Fidyah ni wajib, sedekah ni sunat. Ya. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, yang dimaksudkan ialah orang lelaki dan perempuan yang terlalu tua. Keduanya tidak mampu untuk berpuasa. Keduanya hendaklah menggantikan setiap hari puasa dengan memberi makan seorang fakir miskin. Itu dia. Okey, fidyah ialah kalau tak bayar beras, fidyah ialah boleh bayar dengan duit, macam juga zakat fitrah. Zakat fitrah asalnya dulu mazhab Syafi'i kita tidak makanan asasi, iaitu beras lah. Di Malaysia, di negara Asia Tenggara ni, dan negara lain mungkin kurma, negara lain mungkin bijirin lain, gandum dan sebagainya. Kita ni beras. Maka kita bertaklid pada mazhab yang mengharuskan boleh bayar dengan nilai duit. Itu zakat. Jadi fidyah pun sama. Berapa nilai duit satu cupak fidyah tersebut? Iaitu fidyah ni diikut hari. Satu hari satu cupak. 2 hari tinggal 2 cupak. Kalau 30 hari tinggal, 30 cupak. Jadi kalau duit berapa? Jadi mengikut zakat sebut, satu cupak bersamaan dengan 600 gram. Bersamaan dengan 100 gram ataupun bersamaan dengan RM4. Sekarang ni RM4. Dulu RM8, saya ingat dulu. Tahun 5-6 tahun dulu RM8. Sekarang ni RM4. Selangor dan juga wilayah sama RM4. Jadi kalilah RM4 kali dengan 30 hari. Ataupun gram tadi 600 gram kali dengan 30 hari. Jadi 18,000 gram bersamaan dengan 18 kilo. 18 kilo itu kalau beras 2 kampit 10 kilo, 20 kilo. Lebihlah 2 kilo itu 18 10 20, maksudnya lebih 2 kilo lah. Jadi 2 kilo itu sedekah. Senang, maksudnya 2 kampit beras 10 kilo 10 kilo jadi 20 kilo tu dah boleh beri dah sebagai fidyah. Wah, fidyah kan nak beri beras. Ataupun duitnya RM4 kali dengan 30 hari. RM4 kali 30 hari. Kalau kita pergi ke jabat zakat, dia akan tentukan. Kalau zakat, dia akan masuk akaun zakat. Kalau fidyah, dia akan masuk akaun fidyah. Dia tak campur. Gitu. Itulah antara perkara yang saya buat sebagai ringkas lah ya. Nak kejar masa insyaAllah. Kalau baca panjang lagi tu. Ya, dia boleh baca insyaAllah untuk akan datang. Saya akan baca detail tentang qada puasa Ramadan, fidyah ni. Panjang cerita dia. Itu antara ringkasnya. Wallahu ta'ala a'lam insyaAllah. Ada soalan? Tak ada. Boleh setakat ni ya. Ya tu, ya aja. Puasa yang lama. Ya. Dia macam solat juga. Jadi kita anggarlah, kita agak-agak berapa hari kita meninggalkan, kan? Kemudian berapa tahun. Kita agak-agak kita kira-kira sikitlah. Agak-agak kita dapat keputusan agak. Fidyah pun sama. Jadi kalau satu hari itu RM4, jadi kalau sebulan 4 kali 30 kan? 4 kali 30. Kemudian kali pula tahun. Jadi kita agak berapa, kita pun fidyahkanlah. Sama ada di lembaga zakat ke, ataupun siapa yang fakir miskin kita nak beri kan, kita niatlah adalah fidyah saja. Sebab yang penting kita lakukan perkara tersebut. Itu ialah hutang kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila berlakunya kematian, disebut dalam kitab ini juga,
Jangan difikirkan faraid tu, jangan difikirkan hak-hak wasiat apa ni, hak-hak apa ni, pusaka tu, anak-anak, cucu-cucu. Tapi kena selesaikan hutang dengan Allah Taala. Apa hutang Allah Taala? Inilah dia, fidyah. Ataupun ada zakat, zakat emas perak yang belum ditunaikan, zakat apa, simpanan, ya. Selesaikan zakat yang maksudnya qada lah, tu lah, qada zakat, qada fidyah, selesaikan, barulah selesai apa semua, barulah fikir, barulah anak-anak tadi buat faraid, pusaka ni. Itu kena pesan pada anak, jangan macam tu, ya. Itulah hutang. Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut hadis, satu hadis yang disebut, seorang lelaki telah datang menemui Nabi SAW, katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati dan dia meninggalkan 1 bulan puasa. Apakah aku perlu mengqadakkannya bagi pihaknya? Jawab baginda, ya, hutang Allah lebih berhak untuk dijelaskan. Jadi ada qada, ada apa tu, hutang qada tadi, anak-anak ataupun waris kerabat boleh qadakkan puasa ibu dia, datuk dia, nenek dia. Ataupun kalau tak ada orang qadakkan, fidyah, tukar kepada fidyah. Dengan kiraan tadilah. Wallahu taala alam. Ya, insya-Allah akan datanglah kita. Ya, tuan. Jadi kalau sahih, kalau betul dia masalah terencah akal kan, memang dia taklif, apa tu, diangkat taklif syarak dia, diangkat. Maksudnya dia tidak diwajibkan. Ada sebut dalam dalam kitab tersebut, bukan sahaja terencah akal, orang yang cacat penglihatan, orang yang pekak dan bisu, ataupun buta, pekak, bisu, gitu. Sejak lahir. Maknanya sejak lahir dia kadang macam tu. Itu sama juga taklif syarak dia diangkat. Tetapi kalau dia berlaku selepas balik, tu maksudnya dia selepas balik, maksudnya dia dah wajib belajar lah. Tiba berlaku masa dewasa, tu tetap dia wajib atas dia. Yang derajat akal tadi, uh, termasuk perkara yang ditaklifkan, patut diangkat taklif syarak dia. Sebab apa? Syarat untuk ibadah tadi berakal. Akil balik kan? Balik maksudnya cukup umur, berakal maksudnya sempurna akal dia, tidak terencat. Tentang umur tadi, Allah Ta'ala alam, boleh tanyalah ustaz-ustaz lain, sama ada sama tak dengan yang bisu pekat tadi. Kalau bisu pekat tadi disebutlah kitab Hidaman Penutup, ada sebut kitab. Dia kata berlaku selepas dia balik, dia wajib, masih wajib. Tapi kalau berlaku sebelum balik, katakanlah lahir dan keadaan macam tu, maka diangkat taklif syarak dia. Tapi kalau dia buat, tak ada masalah, boleh. Tapi tidak fardu kata dia. Ha, iya. Sampai ke akhir lah. Sampai ke akhir hayat dia lah. Maksudnya berlaku sebelum balik. Kalau berlaku sebelum balik, maksudnya katakan lahir daripada kecil kan, sampailah dia akhir hayat dia lah. Maksudnya tidak fardu ke atas dia. Ah, ah, itu itu dia jadi wajib. Sebab apa? Dia sudah balik. Sebab tempoh balik itulah tempoh dia beramal dah. Sebab bermula kita menuntut ilmu ni ialah waktu umur 7 tahun. Itu Nabi sebut 7 tahun tu disuruh ajar kan. 7 tahun. Tu tempoh belajar. Bila balik tempoh buat. Ha, 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 ha. Maknanya tempoh tidak, mana tempoh tidak. Okey, nah, okay. Bila bila dia lepas balik tu dia masih lagi okey, tu memang tempoh dia belajar dan tempoh dia buat. Dia buat. Jadi bila dah terencak akal tu, ketika itu dia tak, dia bila terencak akal macam orang pengsan tadilah. Maksudnya dia tidak ditaklifkan untuk buatlah masa masa akal tu. Ya, ya, ya. Tapi kalau dia dah sembuh balik, dia sambung buatlah dia lah. Sebab syarat sah mesti berakal. Ah, Wallahu taala alam. Ya, cukup sekadar itu, insya-Allah. Mudah Allah merahmati kita, insya-Allah, mengampuni kita dan kurang kepada kefahaman dan juga kekuatan untuk kita beramal, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali 'alin nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna ya ghafur. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم والله فيكم برحمته والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.